اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-688, di mana pada pagi ini insya-Allah kita akan mengambil pengajaran memperhatikan kalamullah ayat Al-Quran pada surah yang ke-8 Al-An'am, ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitu ayat yang ke-75 pada muka surat 186. Ahlan kepada semua. Amidah Azmi, waalaikumsalam. Simple 88, Mimi Zadina, kemudian Ina Sabak, serta Allahumma salli ala Mat Suhaimi, Shiva, Sabri, Tok Wan, Alan, Junaidi, serta sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di ruang Facebook, ahlan Kamisah, Wan Suid, Muhammad Noh dan yang lain. Hari ini insya-Allah, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita baca dulu ayat ini, kerana setiap huruf Al-Quran apabila kita baca, bukan sedikit pahala dan ganjarannya. Allah melipat kali gandakan setiap satu huruf dengan 10 hasanah, 10 kebaikan dan ganjaran. Kita kalaulah baca Bismillah, hanya bismi, maka di situ sahaja dah ada 3 huruf, menjadikan kita beroleh 30 hasanah, 30 ganjaran dan pahala. Kepada yang ada Al-Quran, buka dahulu Al-Quran, muka surat yang ke-186, ayat 75 daripada surah yang ke-8. Mana yang tak ada Al-Quran, boleh mendengar dan juga boleh sama-sama menghayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق Allahul Azim. Maka kita dah baca ayat 75. Setiap hari kita akan baca satu ayat mengikut turutan. Lalu hari ini kita baca ayat terakhir surah Al-Anfal. Esok ayat yang pertama daripada surah berikutnya, surah At-Taubah. Dan selepas daripada kita baca, kita nak mengambil satu pengajaran daripada hukum tajwid sebagai peringatan, sebagai ulangan. Saya pasti ramai daripada yang menonton dah biasa mengikuti pengajian tajwid. Maka pada hari ini kita nak melihat perkataan mim ba'du. Perkataan mim ba'du dalam ayat ini ada perkataan tersebut. Ayat 75 surah yang ke-8. Wallazina amanu mim ba'du. Mim ba'du. Maka di situ ada perkataan huruf nun yang kita baca sebagai mim. Maka pelik kan? Huruf nun. Nun mati. Nun mati makhraj di mana? Nun mati makhrajnya adalah tarful lisan, hujung lidah yang kita sentuhkan pada gusi gigi kacip atas. Pada gusi gigi kacip atas. Maka hujung lidah. Pada hujung lidah ni ada banyak makhraj huruf. Ada makhraj lam, ada makhraj ra,
ada makhraj ta dal ta, tha zal dha, zai sin sad. Ada banyak makhraj. Cuma dekat mana diletakkan maka menjadi huruf yang berbeza. Maka untuk nun, di manakah makhrajnya? Hujung lidah yang diletakkan pada gusi, gigi kacip atas. Maka diletakkan pada gusi bawah sedikit daripada makhraj lam. Maka itu adalah makhraj nun. Makhraj nun. Makhraj nun, lam dengan ra tempatnya adalah berhampiran. Hujung lidah yang menyentuh bahagian gusi. Maka itu adalah makhraj nun. Lalu makhraj nun jauh daripada mim. Kenapa kita baca mim ba'du? Kita baca nun mati sebagai mim. Maka di dalam tajwid ianya dikenali sebagai iqlab. Sebagai iqlab. Apakah maksud iqlab? Iqlab daripada bahasa Arab bermaksud mengubah sesuatu. At-tahwil. Kita ubah. Maka dipanggil iqlab. Sebab itu ada satu doa yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, kata Ummu Salamah. Itulah doa supaya Allah tidak mengubah hati daripada hidayah menjadi terpesong daripada hidayah. Doa yang kita biasa dengar. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksud daripada qalb, iqlab bermaksud mengubah. Maka apakah maksud iqlab daripada sudut pandangan para ulama tajwid? Ianya bermaksud mengubah, menukar huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Menjadi huruf mim. Dalam sebahagian tajwid disebut huruf mim mukhfah yang disembunyikan. Maka bagaimanakah cara bacaan iqlab? Maka kenapa diubah kepada iqlab? Sebab bagi sebahagian orang Arab susah nak membaca nun mati beserta dengan ba. Sebab iqlab ini berlaku apabila selepas nun mati ataupun tanwin datang huruf ba. Ba makhraj di mana? Ba makhrajnya adalah kedua bibir. Sama seperti mim. Ba dengan mim makhraj dia sama. Maka bagi sebahagian orang Arab ketika itu mereka susah untuk membaca nun mati ataupun tanwin dan kemudian baca ba. Maka sebab itu dalam bahasa Arab adanya iqlab, nun mati tersebut ditukar kepada bacaan mim. Cuma para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebut bagaimanakah cara bacaan iqlab? Maka bacaan iqlab adalah dengan kedua-dua bibir tersebut dirapatkan namun tidak terlalu rapat. Kita kalaulah rapat betul-betul aman rapat. Tetapi sebahagian para ulama tajwid menyebut dirapatkan namun tidak ditekankan. Ada sebahagian memberi pandangan seperti boleh meletak sehelai kertas halus di antara kedua bibir. Tapi sebenarnya rapat, taklah terbuka. Rapat namun tidak ditekankan. Sebagai contoh, ayat yang kita baca tadi, selepas nun mati adanya huruf ba. Maka bagaimanakah cara bacaan dia? Walladzina amanu min ba'du dirapat namun tidak ditekankan. Min ba'du. Kalaulah nun mati bunyi dia min ba'du tapi iqlab. Selepas nun mati apabila datangnya huruf ba akan ada tanda mim kecil di atas huruf nun ataupun tanwin tersebut, maka ianya dipanggil iqlab. Cara bacaannya adalah dirapatkan kedua bibir namun tidak ditekankan, maka cara bacaannya adalah mim ba'du. Maka ini adalah daripada tajwid. Maka kita dah selesai dah baca dan kita dah selesai dah ulang kaji tajwid. Jom kita lihat ayat yang ke-75. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom kita perhatikan ayat 75. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan dulu terjemahan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih Ahmad, kemudian Azaz di ruangan TikTok. Begitu juga ada Saadiyah Hasan, Wagina Sikun, Norizita Arifin di ruangan Facebook. Terima kasih kepada yang bersama, yang beri gift
Mazna HS, jazakillah khairah. Terima kasih semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai beroleh manfaat. Saya minta maaf, saya masih lagi perlu biasakan susunan waktu kerana kadang-kala ada program, ada banyak urusan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh istiqamah. Sebab sebenarnya kita pun dah sampai siri 688. Bererti dah lama dah perkongsian hayati Quran ini. Cuma dah beberapa bulan, bahkan hampir setahun kita tinggalkan hayati Quran. Maka nak mula balik, mudah-mudahan Allah kurniakan saya istiqamah insya-Allah. Maka jom kita lihat terjemahan dulu. Kita dah baca, dah tadarus, kita dah tajwid, lihat tajwid, dan kita nak melihat terjemahan, barulah kita pergi kepada tadabbur. Maka ada 4 T dalam perkongsian kita. Kita akan mulakan dengan tadarus, baca, kemudian tajwid, kita ambil satu hukum tajwid, taklah begitu banyak. Kemudian terjemah, kita nak melihat terjemah, dan barulah kepada tadabbur insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Mona, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jom kita lihat terjemahan. Firman Allah, wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Iman bermaksud yakin, percaya kepada Allah dan juga rukun-rukun iman. Min ba'du, selepas daripada itu. Selepas daripada mana? Selepas daripada orang-orang berhijrah yang awal. Maka ayat ini menceritakan orang-orang beriman dan berhijrah kemudian. Mereka berhijrah kemudian. Selepas Nabi dan para sahabat dah berhijrah, dia baru beriman dan dia kemudian berhijrah. Selepas bila? Nanti kita baca kemudian. Wahajaru, dan mereka juga telah berhijrah. Wajahadu, dan mereka juga melakukan pengorbanan. Ma'akum, bersama dengan kamu. Maka mereka ini beriman, berhijrah, melakukan pengorbanan untuk agama Allah. Maka Allah berfirman, faulaika, maka mereka ini minkum, dikira sebahagian daripada kamu. Dikira sebahagian daripada kamu. Maka ini satu bahagian yang kita akan kupaskan nanti. Kemudian firman Allah, wa ulul arhami, dan ulul arham, iaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Itu terjemahnya. Ar-rahim bermaksud rahim wanita. Maka orang-orang yang lahir daripada rahim wanita yang sama, maka dipanggil sebagai keluarga. Maka orang yang lahir daripada rahim wanita ibu yang sama, satu keluarga adik-beradik, daripada nenek yang sama, maka ada sepupu dan lain-lain, daripada moyang yang sama, maka Al-Quran menyebut wa ulul arham sebagai ahli keluarga. Firman Allah, wa ulul arham, dan ahli keluarga, ba'duhum, sebahagian daripada mereka, aula, lebih utama hubungan, biba'din, dengan sebahagian yang lain, fi kitabillah, berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Ini bahagian kedua ayat, ini pun kejap lagi kita terang apakah maksudnya. Kemudian Allah tutup surah ini dengan firman-Nya, innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli, dengan tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alim, maha mengetahui. Maka kita dah selesai, dah terjemah. Yang mana terjemah sahabat-sahabat boleh buka Al-Quran dan lihat. Namun, apakah ringkasan ayat 75, ayat yang terakhir daripada surah Al-Anfal? Maka seperti yang saya sebut, kita cuba dalam setiap ayat yang kita baca setiap hari, mengikut turutan. Hari ini ayat 75, esok awal surah At-Taubah. Kita cuba nak mulakan dengan tadarus, disusuli dengan satu hukum tajwid, kemudian terjemah, dan yang keempat adalah tadabbur. Apakah ringkasan ayat 75? Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam tafsir Al-Wasit, begitu juga di dalam tafsir Ma'ariful Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan surah Al-Anfal dengan golongan yang keempat daripada golongan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada 4 golongan orang beriman. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan yang beriman awal kepada Nabi, dan bila tiba waktu berhijrah, mereka berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Ini yang Allah sebut pada ayat yang ke-72. Bila Nabi ajak, mereka terus beriman. Bila Nabi ajak, mereka terus berhijrah. Ini disebut sebagai as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Golongan muhajirin. Maka ini adalah golongan yang pertama yang Allah sebut pada ayat yang ke-72 yang kita dah baca. Golongan yang kedua adalah golongan yang beriman awal. Mereka ini beriman awal, tetapi mereka tak nak berhijrah. Mereka tak berhijrah. Lalu kalaulah mereka tak berhijrah kerana ada keuzuran, maka Allah maafkan. Tetapi kalaulah mereka berhijrah kerana enggan, maka itu kita telah bicarakan. Maka golongan yang kedua adalah golongan yang beriman dan tidak berhijrah. Maka ini adalah golongan yang kedua. Yang pertama beriman awal dan berhijrah. Yang kedua beriman awal namun tidak berhijrah. Golongan yang ketiga pada zaman Nabi SAW adalah golongan Ansar yang menolong Nabi, membantu Nabi SAW dan para sahabat dengan harta, dengan diri, dengan masa, dengan segala-gala yang mereka ada. Dan itu kita telah baca juga pada ayat yang ke-72 dan ayat 74. Allah puji mereka. Mereka ni walaupun tak berhijrah, tetapi mereka menolong Nabi SAW dan para sahabat, maka ganjaran mereka juga adalah sama seperti golongan muhajirin. Maka itu dah 3 golongan. Maka pada ayat yang terakhir daripada suratul Anfal, apakah ringkasan ayat ini? Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, Allah mulakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji golongan yang keempat daripada golongan para sahabat Nabi pada zaman Nabi SAW. Siapakah golongan yang keempat? Mereka ini beriman lambat. Beriman lambat. Apakah yang dimaksudkan lambat? Nanti kita akan kupaskan kejap lagi. Mereka ini beriman kemudian. Namun walaupun begitu mereka tetap berhijrah. Maka Allah puji mereka. Walaupun mereka beriman kemudian, namun mereka tetap berhijrah, maka mereka tetap mendapat kemuliaan, kelebihan yang sama seperti orang muhajirin yang beriman dan berhijrah awal. Maka ringkasan ayat yang ke-75 ini adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji golongan yang beriman walaupun kemudian dan berhijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka. Dan dalam ayat ini juga Allah menegaskan dalam pembahagian harta pusaka, keluarga yang perlu untuk diutamakan berbanding hukum di awal Islam, di mana diutamakan hubungan persaudaraan yang telah dibuat oleh Nabi SAW sesama golongan muhajirin dan ansar. Maka ini adalah ringkasan ayat 75. Jom kita perhatikan ayat ini. Firman Allah, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, min ba'du, sesudah daripada itu, selepas daripada itu. Maka apakah maksud mereka beriman sesudah dan selepas daripada itu? Maksudnya mereka beriman kemudian. Apakah yang dimaksudkan dengan timeline, dengan waktu, dengan masa kemudian? Maka para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang mengatakan maksud daripada kemudian ini adalah, yang pertama, mereka ini beriman selepas daripada perang Badar. Selepas daripada perang Badar. Itu pandangan pertama. Ada yang mengatakan mereka ini beriman sesudah daripada itu, bermaksud sesudah daripada perjanjian Hudaibiyah. Sebab selepas daripada perjanjian Hudaibiyah dah tak ada dah kesusahan seperti sebelum perjanjian Hudaibiyah. Sebab selepas perjanjian Hudaibiyah dah ada keamanan di antara penduduk Mekah dan Madinah. Orang Mekah dah tak ada halang dah. Siapa nak beriman pergi join Nabi, mereka dah tak halang sebab dah ada perjanjian Hudaibiyah. Maka dia punya tekanan tidak begitu kuat seperti sebelum perjanjian Hudaibiyah.
Sebelum perjanjian Hudaibiyah, kalau nak berhijrah, tak boleh bawa harta. Harta kena rampas, kekayaan kena rampas. Selepas perjanjian Hudaibiyah, dah tak ada dah perkara-perkara tersebut. Maka pandangan yang kedua, yang ini juga banyak dipegang oleh majoriti para ulama, maksud daripada min ba'du adalah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Lalu ianya perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, maksud daripada min ba'du, bilakah maksudnya? Maksudnya selepas daripada turunnya ayat ini. Itu adalah pandangan yang ketiga. Dan ada beberapa pandangan yang lain. Maka firman Allah, dan orang-orang yang beriman selepas daripada itu. Selepas daripada mana? Al-Quran tak sebut, iaitu selepas daripada perang Badar, pandangan pertama. Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, pandangan yang ketiga, yang paling banyak dipegang oleh para ulama tafsir. Dan pandangan yang ketiga, selepas daripada turunnya ayat ini. Dan mereka apabila beriman, mereka wahajaru, mereka tetap berhijrah, wajahadu, dan mereka tetap melakukan pengorbanan untuk agama Allah. Maka Allah memuji mereka, firman Allah, faulaika minkum, maka mereka ini dikira sebahagian daripada kamu. Sebahagian daripada siapa? Sebahagian daripada golongan muhajirin. Mereka dipanggil juga golongan muhajirin walaupun mereka berhijrah ketika dah tak ada tekanan. Mereka berhijrah ketika tidak ada tidak ada kewajipan ketika itu. Dan tempoh ini berlanjutan sampailah pembukaan kota Mekah. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, Nabi SAW tegaskan, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah yang wajib selepas daripada pembukaan kota Mekah. Dah tak ada dah. Cuma yang ada pada zaman kita, hijrah meninggalkan dosa dan maksiat. Hijrah meninggalkan suasana teman-teman yang tak baik. Hijrah meninggalkan perkara yang Allah tak suka. Hijrah tu masih ada. Tapi hijrah meninggalkan sesuatu tempat untuk tempat yang lain tidak ada kewajipan sebagaimana ketika di awal Islam. Waktu tu wajib, fardu ain. Semua mesti berhijrah. Maka firman Allah, faulaika minkum, maka mereka ini adalah sebahagian daripada kamu. Apakah maksud sebahagian daripada kamu? Kata para ulama, maksud daripada faulaika minkum adalah daripada sudut pahala. Daripada sudut mereka ini juga perlu ditolong jika ada kesusahan. Daripada sudut mereka ini jangan dipandang rendah. Kenapa berhijrah lambat? Maka itu semua termasuk dalam faulaika minkum. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini? Kita nak ambil pengajaran. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini sebenarnya tidak pernah dikira terlambat. Tak pernah dikira terlambat. Walaupun para sahabat ini mereka berhijrah kemudian ketika tidak lagi ada tekanan sebagaimana berhijrah di awal Islam. Namun Allah tetap menghargai pengorbanan hijrah yang mereka lakukan. Maka pengajaran daripada sini adalah tidak pernah ada istilah terlambat. Ada orang kata, dah lambat sangatlah saya nak berubah. Usia pun dah 40, 50, 60, 70. Tidak pernah ada istilah terlambat. Hijrah, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, tinggalkan perkara yang Allah tak suka. Tak pernah ada istilah terlambat. Bilakah dikira terlambat? Dikira terlambat apabila kita dah mula nazak sakaratul maut. Itu dah terlambat. Kalaulah waktu tu baru nak bertaubat, Allah tak pandang, Allah tak terima. Taubat ketika mana manusia telah mula sakaratul maut, telah mula muqaddimah kematian, telah mula permulaan yang dia sedar ini adalah kematian dia. Maka Allah dah tak terima. Maka sebelum daripada itu, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Kita berada pada ayat 75 surah yang ke-8 muka surat 186. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, muka surat 186 surah yang ke-8 ayat 75. Lalu kepada yang dah join, maka boleh ikut turutan. Esok
Muka surat 187, surah yang ke-9 ayat yang pertama. Setiap hari kita cuba untuk mengupas satu ayat. Maka pengajaran daripada bahagian yang pertama ini, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Tapi pengajaran yang pertama, tidak pernah ada istilah terlambat. Banyak orang dia takut berubah sebab dia rasa dia dah terlalu terlambat. Banyak orang dia malu nak berubah, dia segan nak berubah, lalu dia kekal dalam maksiat dan dosa kerana dia rasa dah terlambat. Malu, dah berumur macam ni baru nak belajar Iqra. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Kalaulah kita baca kisah para ulama yang terdahulu, ada yang usia 40 tahun baru mula, tapi kemudian menjadi ulama yang hebat. Ada yang dah berusia baru nak mula. Ada, ramai begitu. Maka sebenarnya tidak pernah ada istilah terlambat. Selagi mana nyawa terkandung di badan, selagi mana belum bermulanya sakaratul maut, tak pernah terlambat untuk bertaubat. Tak pernah. Ada seorang sahabat Nabi SAW dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah yang kita baca. Ada seorang sahabat Nabi, dia masuk Islam sebelum perang. Sebelum perang. Maka Nabi terima keislaman dia. Sebab Nabi tak izinkan orang yang tidak beriman dan Islam untuk membantu dalam peperangan. Nabi tak izinkan. Maka dia kata, aku nak tolong juga. Baik, aku beriman. Dan dia beriman. Dan dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Maka bersabda Nabi SAW, amila qalila, amalan yang sedikit, tak sempat solat, tak sempat puasa, tak sempat sedekah, sebab baru masuk Islam, namun mati syahid, wa ujira kathira, dan dia pasti diberikan pahala yang banyak. Tak pernah terlambat. Orang boleh kata kita terlambat, dah lambat baru nak mengaji, baru nak hafal Quran, baru nak bertaubat. Tak pernah terlambat. Maka sebab itu, pengajaran yang pertama, yang apabila Allah tetap memuji golongan para sahabat yang beriman dan berhijrah kemudian, walaupun selepas daripada pembukaan kota Mekah, bila tidak lagi ada tekanan, bila tidak lagi ada paksaan, maka ketika itu Allah tetap puji. Allah tetap menghargai. Dan daripada sini pengajaran yang kita dapat, tidak pernah ada istilah terlambat untuk menjadi baik, untuk bertaubat, untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Maka ini adalah satu poin. Walaupun kata para ulama, daripada sudut kelebihan, daripada sudut ganjaran dapat, pahala dapat. Tapi kata para ulama, daripada sudut kelebihan, para sahabat yang berhijrah awal, mereka mendapat kelebihan yang lebih berbanding daripada para sahabat yang berhijrah kemudian. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham, dan ahli keluarga, ba'dhum, sebahagian mereka adalah lebih utama, lebih dekat berbanding dengan yang lain, dan ini adalah ketetapan dalam kitab Allah. Apakah maksud daripada ayat ini? Kata Imam Alusi rahimahullahu taala menukilkan riwayat daripada At-Tayalisi dan Tabrani daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, bahagian ayat ini turun nak membatalkan harta pusaka di awal Islam. Di awal Islam, sebab di awal Islam ketika itu hubungan adalah daripada persaudaraan yang Nabi SAW lakukan. Itu adalah hubungan umat Islam. Sebab ramai daripada sahabat yang berhijrah, keluarga dia tak nak berhijrah. Ramai. Terlalu ramai pada sahabat begitu. Seperti Abdul Rahman bin Auf dan banyak lagi. Maka banyak para sahabat yang mana bila berhijrah, keluarga dia tak nak ikut. Tak nak berhijrah. Maka pada awal Islam, hukum harta pusaka adalah berdasarkan kepada persaudaraan Muhajirin dan Ansar yang Nabi buat. Setiap orang Muhajirin, maka Nabi pairkan, Nabi saudarakan dengan seorang Ansar. Orang Ansar ni jadi keluarga dia, tolong dia, bantu dia untuk bangkit semula. Sebab orang Muhajirin hijrah sehelai sepinggang, tak ada apa-apa. Mereka dah hilang segala-gala yang mereka ada dekat Mekah, sebab mereka tak boleh bawa. Maka di awal Islam, Nabi SAW jadikan, kalaulah berlakunya kematian, maka siapakah yang mendapat harta pusaka? Bukan berdasarkan keluarga, berdasarkan kepada persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar.
maka itu adalah di awal Islam. Namun apabila Islam dah kuat dan ramai orang yang berhijrah, masing-masing dah mempunyai keluarga, sama ada keluarga baru dengan mereka berkahwin kerana yang di Mekah tak nak ikut berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan hukum harta warisan di awal Islam. Maka firman Allah, wa ulul arhami, dan ahli keluarga, ba'dhum, sebahagian mereka, aula, adalah lebih utama, lebih berhak, lebih dekat dengan sebahagian yang lain fi kitabillah, dan ini adalah ketentuan di dalam kitab Allah. Maka sebab itu kata para ulama, ayat ini turun untuk membatalkan hukum harta pusaka di awal Islam yang ketika itu diwarisi di antara saudara sesama muhajirin dan ansar, bukan berdasarkan keluarga. Maka ayat ini membatalkan bahawa harta pusaka adalah berdasarkan kepada keluarga. Maka daripada sini pengajaran yang kita dapat betapa besarnya kedudukan keluarga, yang mana mereka mewarisi harta yang kita tinggalkan. Cuma pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini adalah, dan daripada realiti semasa, maka penting untuk kita mendidik anak-anak kita, waris kita, ahli keluarga kita untuk tidak tamak dengan harta yang ditinggalkan. Tidak tamak. Kerana terlalu sedih. Kadang-kala kita tengok jenazah belum diuruskan, dah berebut dengan harta. Meninggalkan harta untuk keluarga adalah satu amalan yang baik, supaya mereka boleh menggunakan pada perkara yang baik. Lalu jangan kita tinggalkan harta sahaja, kena tinggalkan pembahagian harta, beri kesedaran, beri peringatan, beri kepada beri penjelasan, tinggalkan ilmu, tinggalkan kesedaran. Kalaulah tidak, manusia berebut dah dengan harta. Kadangkala yang si mati yang meninggalkan harta tu dah meninggal, generasi kedua dah meninggal, generasi ketiga dah meninggal, harta pusaka masih belum selesai. Masih lagi bertengkar, bergaduh dengan harta. Maka bagus meninggalkan harta. Jangan tinggalkan hutang cukup. Kesian ahli keluarga nak menguruskan. Walaupun sebenarnya tak wajib. Kalaulah kita tinggalkan hutang, tanpa kita meninggalkan harta, waris tak wajib untuk bayar. Banyak orang disangka, bayarlah, ini kewajipan kamu, sebab ayah dan ibu kamu dah besarkan kamu. Dalam fiqah tak wajib. Kalaulah kita tinggalkan hutang dan kita tak tinggalkan harta untuk bayar hutang tersebut, keluarga tak wajib bayar, sebab mereka pun ada tanggungjawab masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap pagi cuma doakan saya istiqamah aja. Sebenarnya kita dah berada pada siri 688. Kita dah mulakan tafsir ni daripada 2019. Cuma 2019 sampai 2022 istiqamah setiap pagi. Tapi tahun lepas sebab saya perlu mengajar hadis di sebuah di madrasah mak saya, maka saya tak dapat nak teruskan sebab madrasah jadualnya daripada 7.40 pagi sampailah kepada dekat 10.30, 11 malam. Cuma ada waktu rehat sedikit. Lalu tak sempat untuk untuk berkongsi hayati Quran. Cuma bila madrasah dah habis, mudah-mudahan dapat istiqamah insya-Allah. Dapat istiqamah kembali, dan kita pun dah berada pada siri 688. Kita mulakan daripada Fatihah dan kita dah sampai penghujung surah Al-Anfal. Maka itu pengajaran yang kedua. Penting untuk kita mendidik keluarga kita tentang realiti harta pusaka. Jangan bergaduh. Sebab itu ada sebahagian orang, dia dah bahagi siap-siap supaya tak berlakunya pergaduhan. Lagi banyak harta, lagi banyak pergaduhan yang boleh berlaku di antara adik-beradik. Manusia bergaduh kerana harta. Tak kisahlah besar macam mana pun serban di kepala, macam mana sekalipun luaran dan zahir kelihatan pada mata. Tapi bila nampak harta, kalaulah tak dididik, tak ditarbiah, maka manusia boleh bergaduh kerana harta. Boleh putus hubungan keluarga. Maka walaupun kita nampak kepentingan keluarga menerima harta pusaka dan Allah memansuhkan hukum di awal Islam,
namun pengajaran yang kita dapat penting untuk kita mendidik keluarga tentang realiti harta pusaka, untuk mereka memahami dan mengambil tanggungjawab untuk menguruskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innallaha bikulli syai'in alim." Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu Maha mengetahui. Kata para ulama tafsir, kenapa Allah tutup dengan innallaha bikulli syai'in alim? Kata para ulama, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan bahawa apa yang berlaku sama ada kepada golongan Muhajirin dan Ansar, golongan Muhajirin ada pengorbanan dia, golongan Ansar ada pengorbanan dia. Muhajirin dengan hijrah dan meninggalkan keluarga dan harta yang tak nak ikut. Golongan Ansar dengan mereka perlu membelanja dan menginfakkan harta. Sebenarnya firman Allah, Allah datangkan perkara-perkara dan ujian ini sebab Allah tahu siapa yang mampu. Itu maksud innallaha bikulli syai'in alim. Begitu juga kata para ulama tafsir, maksud daripada innallaha bikulli syai'in alim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu nak meletakkan hukum yang bagaimana untuk bila. Sebab itu awal Islam hukum harta pusaka lain. Ketika Islam dah kuat, maka Allah letakkan hukum harta pusaka untuk keluarga. Keluarga pun adalah orang yang tertentu yang dapat, yang Allah dah sebutkan dalam surah An-Nisa. Maka kenapa Allah tetapkan begitu? Orang ni berapa banyak, orang ni berapa banyak. Allah mengingatkan, Allah dah tahu. Maka jangan kita pertikaikan, oh kenapa abang lelaki dapat banyak, kenapa adik perempuan dapat sikit, ini tak ada sama rata dalam Islam. Maka Allah Maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka sebab itu pada penghujung ayat 75, selepas Allah menceritakan tentang pengorbanan Muhajirin dan Ansar, selepas Allah menceritakan hukum ahkam yang banyak, hukum ahkam tentang pembahagian harta rampasan perang pada awal surah, maka di sini Allah menceritakan, Allah Maha mengetahui tentang setiap hukum ahkam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan kita pertikaikan. Jangan kita pertikaikan. Sebenarnya kita tak nampak hikmah di sebalik setiap hukum ahkam tersebut. Maka sebab itu kata para ulama, maksud daripada innallaha bikulli syai'in alim, kita perlu belajar menyerahkan diri kita pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu buat begitu. Sebagaimana kalaulah contoh, kita tak pernah melalui satu jalan. Kita tak pernah melalui satu jalan. Contoh. Kalaulah ada orang yang mana dia tak pernah travel, contohnya, dia tak pernah travel, tak pernah naik kapal terbang, dia tak pernah itu, tak pernah ini, dia tak pernah keluar daripada bandar dia. Dan dia tak tahu perjalanan menaiki kapal terbang tu macam mana, dia takutlah nak pergi umrah. Tapi ada orang yang dah tahu, yang dah biasa, dia pergi umrah setiap bulan, contohnya mutawif. Dia kata jangan risau, tenang, percaya kepada saya, ikut saya, insya-Allah saya bimbing. Maka orang yang tak pernah, yang tak tahu apa-apa ni apa dia buat, maka dia serahkan dirinya pada pengetahuan orang yang tahu. Maka berjalan lancarlah perjalanan umrah dia, berjalan lancarlah travel dia. Maka apabila kita serahkan diri kita kepada pengetahuan Allah yang Maha mengetahui, maka tak ada benda dalam dunia ni kita nak risaukan. Kita rancang, kita usaha, kita doa, kita ikhtiar. Tapi last sekali, kita serahkan kepada pengetahuan Allah. Tenang hidup kita. Sebab Allah yang Maha mengetahui apa yang berlaku, kerana Allah tahu itu adalah baik untuk kita. Walaupun sekarang ini, kita nampak benda itu membebankan kita, menyusahkan kita. Maka bila Allah dah ceritakan tentang suka duka perjalanan Muhajirin dan Ansar, Allah ingatkan innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu apa yang berlaku. Bila Allah menceritakan tentang hukum ahkam yang begitu banyak, maka Allah sebut innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu dengan apa yang berlaku. Bila Allah menceritakan tentang harta pusaka, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah,
Kita mungkin ada banyak persoalan. Kenapa orang ni dapat lebih? Kenapa yang ni dapat sikit? Maka Allah mengingatkan, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dengan tiap-tiap sesuatu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini, daripada perkataan innallaha bikulli syai'in alim, belajar untuk menyerahkan diri kita pada pengetahuan Allah. Macam orang yang kali pertama pergi umrah. Saya sebelum ni, saya setiap bulan buat umrah. Cuma tahun 2023 ni jarang. Tahun 2024 pun dah tak tahu bila akan pergi lagi. Lalu selalunya bila saya deal dengan orang yang kali pertama pergi umrah, risau, takut hilang, takut tak nampak Kaabah, takut termiss flight, takut pasport hilang dan sebagainya sebab dia tak pernah melalui. Maka selalu ni kita kata, makcik, pakcik jangan risau. InsyaAllah saya akan bantu. Saya akan tolong. Tapi bila dia dah tahu, maka dia dah tak risau. Cari dia dekat hotel hilang sebab dia dah tahu dekat mana tempat nak shopping, dekat mana tempat dia nak pergi. Dia dah boleh pergi sendiri. Maka sebab itu, apa yang pengajaran yang kita dapat dalam kehidupan ini, kita tak tahu apa yang akan datang. Dan Allah tak beritahu kita pun, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah tak plan pun untuk nak beritahu kepada kita apa yang bakal berlaku dalam hidup kita di dunia ini. Kita hanya boleh usaha, ikhtiar, berancang, berdoa. Tetapi kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu perjalanan yang akan datang, apa yang patut kita buat? Serahkanlah diri kita kepada pengetahuan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka daripada situ hati kita tenang. Allah uji kita pun kita tenang. Allah beri nikmat kepada kita pun kita tenang. Maka sebab itu inilah pengajaran yang besar yang kita boleh dapat daripada innallaha bikulli syai'in alim. Kalau kita lihat suratul Anfal, ayat yang pertama menceritakan tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berbalah sesama mereka tentang pembahagian harta pusaka. Mereka berbalah tentang pembahagian harta pusaka. Maka itu adalah di awal surah Al-Anfal. Namun, bila kita perhatikan di hujung suratul Anfal, Allah menceritakan tentang betapa eratnya persaudaraan di antara para sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka inilah keseluruhan suratul Anfal, di mana pun berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam, kita patut untuk menggabungkan, mempersaudarakan, memperkuatkan ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Dan inilah intipati suratul Anfal, yang mana insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya dan kepada setiap daripada kita kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah esok dalam siri 689 kita nak mulakan suratul Taubah ayat yang pertama. Doakan supaya saya dan kita dapat istiqamah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang berada di TikTok, Hanim Amidah Azmi, serta Cats Lover, Kak Surya Amin dan juga yang lain-lain. Begitu juga diorang ke Facebook, Fauzan Muhammad, Norizita, Kak Norizita, serta Safia Safian, Mar, MWKN, Norisawan Hasan. Terima kasih semua. Dan insya-Allah pada 7 dan 8 hari bulan, saya dah sharekan juga poster di Facebook, kita nak membaca peristiwa berkenaan tentang Isra' Mi'raj. InsyaAllah kita akan buat 2 sesi kerana saya mempunyai beberapa program yang lain. Maka sesi yang pertama pada 7 hari bulan, 11 malam. 11 malam itu waktu yang ada. Hari Khamis, hari Rabu 7 hari bulan 2 jam 10 malam untuk sesi yang pertama. Dan kemudian pada hari Khamis 8 hari bulan adalah sesi yang kedua pada 10 pagi. Itu adalah khas untuk Isra' Mi'raj insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Hanya Allah yang Maha Sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insya-Allah.